Dia habit dia memang akan menggigit dan mengunyah. Apa saja. Kalau baju boleh kata semua baju saya habis dah berlubang. Kita bagi makanan kambing yang lain dia tak nak. Sejak daripada itu kita bagi kuih lapis, kuih kasui, serimuka dan juga kuih-kuih yang lain. Kilat tu lalu betul-betul dekat atas kepala kita. Rambut yang panjang ni, dia jadi kembang. Bulu roma terbakar. Experience tu kelakar tapi dia bahaya. Tapi kalau kita cerita tak rakam, orang tak percaya kan. Ni yang paling nakal lah. Kalau siapa tanya siapa yang paling nakal, ni lah paling nakal. Dia ada perangai habit dia suka gigit baju orang. Untuk bulan ni saja sebenarnya saya dah beli 8 helai seluar baru. Dia tambahnya lagi. Sabar je aku dengan budak ni. Kita tak dapat nak describe ketenangan ataupun healing yang kita dapat. Kita ada satu terapi yang tersendiri antara saya dan kambing ni kat sini. Katik yang baik, katik yang pandai. Dia salam je, Assalamualaikum katik. Pandai lagi, katik masih pandai salam. Wah. Kompilasi video ini antara gelagat kambing serta biri-biri yang dirakam pemiliknya, Azroy Abdul Manaf, menerusi sesi live di akaun TikTok dan Facebook. Akaun kambing yang aneh memaparkan aksi spontan haiwan ternakan ini disulam komentar lucu bersahaja Azroy, menjadikan videonya mencuit hati. Lebih 200 ekor kambing diberi gelaran nama manusia. Lebih menarik, bagi kambing betina, nama mereka bermula dengan Siti Nur dan berakhir dengan Wati. Ini kisah unik. Usaha ternakan kambing bertukar menjadi sketsa kehidupan dengan panggilan nama-nama manusia. Dayah tepi dah Dayah. Hoi, orang nak tengok kau sini juga nak masuk. Ni dia. Tomenya dia tu. Anak kau. Jangan dipijak anak kau. Ajwa, oi, sakit. Asalnya sebenarnya kambing ni, saya bela memang untuk kita jual. Untuk ibadah korban, akikah, kenduri kendara dan sebagainya lah. Tapi oleh kerana kita telah dikenali di media sosial, so jadi mereka ni semua ada follower masing-masing. Dan juga follower ni kebanyakannya mereka yang bagikan nama kepada kambing-kambing yang ada dekat sini. So jadi dengan itu, kambing-kambing yang ada dekat sini daripada kambing untuk disembelih telah bertukar menjadi kambing peliharaan, sebagai pet lah kita panggil. Urusan jual beli tu masih ada, tapi bukan kambing yang ada nama ni. Kita ada kambing khusus untuk kita jual, untuk akikah, korban, untuk kenduri, kendara dan sebagainya tu. Kita bagi nama banduan akhir. Mereka tu ada di sebelah hujung kandang kita. Memang kita jarang lah kita pertontonkan. Sebab kita nak menjaga sensitiviti juga daripada kita punya follower dan juga kita punya viewer. Tu dia cantiknya Bilal punya remus tu. Sebulan yang lalu, Bilal pernah berada di kandang banduan akhir. Namun terselamat daripada menjadi sembelihan setelah pengikut akaun meminta ia dipindahkan ke kandang kambing yang aneh. Disebabkan dia ada keunikan, bulunya yang cantik, remusnya yang lawa, ada sedikit unik lah. So kita serap dia menjadi keluarga kambing yang aneh. Sebab dia memang aneh kalau kita tengok tu. Jarang kita nak cari kambing ada remus macam ni. Dia salam kita. Sama juga Kuzairi. Si katik berasal dari Bakebo ini sudah lebih setahun dikeluarkan dari bilik banduan akhir. Berusia 2 tahun, gelaran katik diperoleh kerana bentuk badannya yang besar namun memiliki kaki yang pendek. Tabiatnya yang suka meletakkan kaki pada tangan tuannya seolah-olah bersalam menjadikan ia popular di kalangan pengikut Azroy. Good boy ni. Bermula sekadar hobi pada 2016, Azroy 38 tahun memelihara 2 ekor kambing secara suka-suka bagi mengisi masa lapang.
Setelah 5 tahun, pada kemuncak pandemik COVID-19, Azroy tekad untuk menguruskan kambing serta biri-biri sepenuh masa. Jumlah ternakan ditambah dengan membeli baka dari peternak tempatan dan dibiakkan. Antaranya kambing dari baka Jamlo ini. Dengan berat mencecah 85 kg, kambing jantan yang diberi nama Ertugrul menjadi simbol penyambut tetamu utama di sini. Badannya yang sasa sering menarik perhatian, namun jangan tertipu dengan penampilan fizikal kerana pada hakikatnya, Ertugrul kambing yang manja. Ertugrul, laju dia. Ertugrul. Okey, ni Ertugrul. Ertugrul ni salah seekor kambing yang ada di dalam kandang kambing yang aneh ni. Berusia antara 2 tahun. Ini adalah baka apa ni? Baka Jamlo, iaitu kacukan daripada baka Jamnapari dan juga Anglo-Nubian daripada British, yang Jamnapari tu daripada India. Dan kalau dekat kandang ni ada 3 ekor yang ni kan? Kita ada 4 ekor. Ada 4 ekor, okey. Dan dia ni sangat manja. Dia memang antara apa ni, kambing yang penyambut tetamu dekat sini. Tengok. Dia sangat manja. Lepas tu dia macam ni lah. Dia sentiasa kita letak kat sini sebab untuk menyambut tetamu yang datang. Nampak baik dia. Sebab dia dah mandi, wangi sikit lah. Hai. Sebab tu kita kena sentiasa mandikan dia. Sebab dia akan sentiasa bergaul dengan tetamu. Kambing kacukan ini boleh mencapai ketinggian berdiri hampir 2 meter. Baka Jamlo mempunyai nilai yang tinggi sehingga mampu mencecah belasan ribu ringgit seekor. Imbau kembali pada Oktober 2021. Julung kalinya Azroy memuat naik video kambing-kambing di kandangnya. Pada ketika itu, hanya 7 ekor sahaja kambing yang diberi nama. Kamarudin. Induk kepada Kamarudin iaitu Madam Liu, Rogaya, Tyson, Ahfad, Karen dan Timah. Tanpa disangka-sangka, rakaman video Kamarudin yang tidak mahu makan rumput tetapi memakan kuih lapis menjadi tular. Dan melalui tabiat pemakanan Kamarudin yang unik, telah mencetus gelaran kandang kambing yang aneh. Tak macam ni, yang ni suka dia belah-belah. Dia suka orang pegang kepala dia. Kalau kambing yang lain kita pegang, lari. Nampak? Nampak? Ni. Ni nama dia Kamarudin. Kamarudin aku sebut. Kamarudin tu kalau ikutkan asal, Kamarudin tu sebenarnya nama kawan saya. So jadinya saya berikan nama kawan saya tu kepada kambing saya ni lah, Kamarudin. Sebenarnya hanya sekadar untuk nak macam kacau dia, usik dia je. Sampailah melekat nama Kamarudin tu kepada dia. Sebenarnya Kamarudin waktu dia kecil tu, dia makan je. Makanan kambing tu dia makan. Cumanya ada satu hari tu dia sakit gigi. Dia ada bisul dekat gigi dia, dekat gusi dia. So jadi rumput tu dia tak dapat makan. Inilah Kamarudin. Kita cerita pasal dia datang, dia tahu tu. So apa yang saya buat, saya bagi dia makan yang lembut-lembut. Mulanya kita bagi kuih lapis. Kita saja try je. Akhirnya dia makan kuih lapis tu dan hari-hari dia nak kuih lapis. Kita bagi kuih lain, makanan kambing yang lain dia tak nak. Sejak daripada tu kita bagi kuih lapis, lepas tu kuih kasui, kuih Sri Muka dan juga kuih-kuih yang lain. Tak bagi kang mati merajuk. Tu. Makan. Nampak? Nampak perangai kambing aku? Nampak? Rumput tak nak. Makanan manusia juga dia makan. Insiden Kamarudin memilih makanan juga menyebabkan ia mendapat jolokan Kamarudin Diva. Selain kuih muih, makanan lain yang dimahukannya adalah nasi goreng, roti dan air kotak. Aneh kan? Hari ini ia bakal dijamu dengan makanan kesukaannya, kuih dorayaki. Dia memang, dia very excited. Dia dapat je dia macam something kalau kita manusia dapat hadiah menarik, mata macam bersinar-sinar, senyum lebar sampai telinga, macam tu lebih kurang lah.
sama je dengan manusia perangai dia. Sebab tu nama dia kambing yang aneh tu. Untuk kita adjustkan pemakanan Kamarudin ni, kalau dulu kita hari-hari tu kita tukar. Pagi kita bagi, tengah hari kita bagi. Tapi sekarang ni kita bagi seminggu sekali. Alhamdulillah. Dah berkurang lah. So kurang makanan makan tu maksudnya kurang jugalah saya punya expenses pada Kamarudin. Donat RM3. Kuih lapis RM3. Lepak pisang RM3. RM9. Makan pagi dia RM9. Kau ada. Manusia pun tak macam tu lah. Biri-biri, once satu ekor bunyi, dia akan follow. Dia ada macam dominoes effect. Dia akan menjerit ramai-ramai. Kita dah tak boleh buat apa dah waktu tu, kita layankan je lah. Time lapar terutamanya, dan juga biri-biri memang sentiasa lapar. Dia ada apa yang trigger pada dia, bagi dia itu macam ada something makanan, dia akan bising. Lalu saja kononlah kita bawa gula-gula pun dia akan bising. Tapi jangan cuba lah. Memang kita sakit hati nanti. Pagi ini suasana kandang kambing yang aneh riuh apabila Lily melahirkan anak sebelum sempat makanan pagi diberi. Azroy Abdul Manaf yang baru saja memulakan sesi live pagi sempat merakamkan detik-detik istimewa itu. Kita dapat 2 ekor baby daripada kelahiran Lily. Ini nama dia Lily. This is the baby. Alhamdulillah kita expecting, memang kita dah jangkakan yang Lily ni akan beranak hari ini. Yang ini sekarang ni kita biarkan dulu ibu dia bonding dulu dengan anak dia untuk dia bersihkan dan juga dia kenal dulu anak dia. Setelah selaput dan lendir sedikit kering, Azroy membawa mereka ke bilik pengasingan yang dinamakan bilik bersalin. Pasangan anak kambing jantan dan betina ini diperiksa. Kemudian cecair iodin disembur pada tali pusat untuk mencegah jangkitan kuman. Sesekali suara comel anak kambing berteriakan. Anak kambing hitam diberi nama Vicky, manakala si putih pula dinamakan Ozzy. Dalam kegembiraan, tetap ada kesedihan. Sepanjang menjaga kambing dan biri-biri kesayangan, Azroy tidak terlepas berhadapan kematian mereka. Antaranya disebabkan penyakit. Kehadiran pegawai veterina, Dr. Saddam Hussein dan pembantunya, Zain Azrai Muhammad Azni pada setiap minggu, sedikit sebanyak dapat mencegah risiko kematian ternakannya. Hari ini, rawatan tertumpu kepada Mia. Biri-biri betina berusia 2 tahun ini sudah 5 hari tidak mampu berdiri. Setelah diperiksa, Mia didiagnosis mengalami demam, kekurangan kalsium dan dehidrasi yang tinggi. What's the problem with the animal? So the problem is still very young and get pregnant Pregnant early. Pregnant early, this affect to the animal condition. So now we try to Beberapa suntikan ubat diberi kepada Mia untuk membantu menguatkan sendi dan tulangnya. Tahun lalu, Mia turut mengalami gejala yang sama dan tidak mampu bangun selama sebulan. Namun, kami dimaklumkan Azroy bahawa Mia menunjukkan perkembangan baik dan mampu berdiri selepas 5 hari. Rutin menebas rumput dilakukan setiap hari bagi memastikan keluarga kambingnya mendapat makanan segar. Memandangkan kawasan kandang tidak mempunyai tempat khas menanam rumput, Azroy bersyukur lokasi kandang yang terletak di perkampungan memudahkannya mencari rumput-rumput liar, terutama di kawasan sungai. Aktiviti ini dibantu seorang kaki tangan, Mansur Muhammad Hadir. Saya boleh bagi Napier, saya bagi rumput minyak, saya bagi rumput yang di tepi-tepi jalan tu, rumput-rumput biasa, ataupun sayur kangkung yang liar di dekat tepi-tepi longkang tu pun saya kasih. Dan juga sebenarnya kita membantu orang kampung juga. Orang kampung yang kawasan dia banyak belukar semak samun tu, kita tolong clearkan dia orang punya semak samun tu dengan potong rumput dia dan juga bagi makan kepada kambing.
Sepanjang aktiviti menebas, Azroy dan Mansur sentiasa berwaspada agar tiada sebarang kemalangan berlaku, terutama ancaman binatang liar yang bersembunyi di dalam semak. Satu yang kita kena aware sebab time kita mengarik rumput tu, kat situ sering kali lah, banyak kali juga kita berhadapan dengan ular sawa, kobra dan juga macam-macam binatang yang ada dekat semak samun tu. Biawak tu memang orang kata every time lah biawak. Ular sawa tu kita okey lagi. Tapi bila kita jumpa ular tedung tu, itu yang seram. Kalau saya memang, saya ni penakut. Jangan kata nampak ular, nampak bayang-bayang dia pun saya dah lari. So, sebelum saya kalau nak mengarik tu kita pukul-pukul dulu. Kita buat bising dulu, pukul-pukul dulu supaya dia lari. Macam tu cara saya. Tapi kadang-kadang mungkin ada ular tengah tidur ke apa kita tak perasan. So bila kita dah pegang rumput tu kita nampak ular tu tengah melingkar tengah tidur tu. Macam tu tak tunggu lama yang belah je. Rumput yang diambil ini akan diberi untuk hidangan waktu tengah hari dan lewat petang. Selain rumput, ternakannya turut diberi pelet sehari sekali. Kebiasaannya pada waktu pagi. Biri-biri, once satu ekor bunyi, dia akan follow. Dia ada macam dominoes effect. Dia akan menjerit ramai-ramai. Kita dah tak boleh buat apa dah waktu tu, kita layankan je lah. Time lapar terutamanya, dan juga biri-biri memang sentiasa lapar. Dia ada apa yang trigger pada dia, bagi dia itu macam ada something makanan, dia akan bising. Lalu saja kononlah kita bawa gula-gula pun dia akan bising. Tapi jangan cubalah. Memang kita sakit hati nanti. Allahu Akbar, dah berlubang balik kandang aku, guys. Bila masa pula lubang tu muncul? Aku rasa tak ada semalam. Astagfirullah. Kerosakan harta benda sudah menjadi lumrah sebagai seorang peternak kambing. Hampir setiap hari, ada sahaja dinding, pagar dan alat permainan mereka yang rosak angkara kambing-kambing peliharaannya. Tuan-tuan dan perempuan, sudah tidak ada. Itu stalactite, itu stalagmite. Kalau macam kambing tu sebenarnya dia habit dia. Dia habit dia memang akan menggigit dan mengunyah apa saja makanan, apa saja benda-benda lah. Tidak kira dia makanan ataupun plastik ataupun sampah ke, kayu ke, kotak ke. Tapi kebanyakan terutamanya dekat kandang kini dia banyak makan kayu lah. So kadang-kadang kita ni kayu ni kita kena ada maintenance dia. Yang mana kadang-kadang kayu tu dah menjadi nipis dah. Dia makan. So saya pun ada tanya pada veterina juga. Dia kata memang benda biasa. Habislah seluar aku. Keluar tak boleh. Keluar tak boleh. Keluar tak payah. Tengok ni nama dia Wasim. Wasim ni dia ada nama gelaran. Nama dia Siropol sebab dia suka macam ni. Gigit-gigit. Ni bukti dia. Tengok dah koyak. Ada lagi satu kat belakang ni. Nampak? Ni lah. Salah satu kenangan lah saya cakap. Ada dekat kandang kambing yang aneh ni. Ada kambing macam Wasim ni. Ni memang perangai kambing lah. Berusia 4 bulan, Wasim antara anak kambing manja dan pandai berdikari. Bukan ia seekor saja yang mempunyai tabiat mengunyah pakaian. Namun Wasim adalah kambing yang direkodkan paling kerap serta paling banyak mengakibatkan pakaian rosak. Dia tahu orang marah dia. Kau tengok ni bukti kukuh. Nampak tak? Aku tak habis cakap lagi. Aku datang ni nak marah kau. Bukan nak galakkan kau gigit seluar aku tu. Seluar aku tu dah habis. Kau tengok tu. Dia tambahnya lagi. Sabar je aku dengan budak ni. Ni dia Wasim. Ni dia Wasim. Sini Wasim. Ni dia. Ni yang paling nakal lah. Kalau siapa tanya siapa yang paling nakal, ni lah paling nakal. Tengok terus buat kerja. Tu dia. Sini kalau kita ikutkan maksud dia handsome. So dia ni Betul. Kalau ikutkan maksudnya adalah handsome ataupun kacak. Tapi itulah perangai. Pengalaman kalau baju boleh kata semua baju saya habis dah berlubang. Dan juga seluar. Untuk bulan ni saja sebenarnya saya dah beli 8 helai seluar baru. Sebab semua seluar saya semua dah berlubang. Semua dah
menjadi ropol lah dekat bahagian bawah ni. Baju jangan cakap memang koyak semua. Sudah. Terlajak nanti. Mengamati video yang dimuat Nai Azroy dan aksi kambing serta tuannya secara dekat mengingatkan kami pada buku terkenal Animal Farm karya George Orwell. Jika karya satira popular itu menjadi wadah kritikan politik, akaun kambing yang aneh pula menjadi platform terapi jiwa di media sosial. Mereka menyatakan dan juga berterima kasih kepada kami lah di sini Kambing yang Aneh dengan sesi live yang kita buat setiap hari itu memang membantu mereka. Saya ambil contoh, ada satu kita punya follower mempunyai anak autism yang sangat kronik, yang mana yang selalu menyakiti diri sendirilah, lukakan diri ataupun buat benda yang ekstrim. So jadi bila sesi live saya itu bersiaran, anak dia tu daripada sikap dia yang agresif, bila dia tengok kambing kita dalam siaran langsung dekat handphone ataupun di tablet dia, anak dia terus cool down. Pada waktu itulah ibu ini boleh rehat, boleh tidur, boleh relax, ambil nafas dan juga orang kata lega lah. Setiap hari bersama kambing dan biri-biri menimbulkan perasaan kasih sayang terhadap haiwan ini. Geletah dan ragam spontan mereka menghiburkan Azroy. Berbual dan bermain bersama ibarat bapa dan anak. Sedikit demi sedikit, kandang dinaik taraf. Dari kandang yang kecil menjadi kandang yang luas ibarat taman permainan. Tidak disangka, tindakannya berhenti kerja akibat COVID-19 membawa erti yang lebih istimewa kepadanya. Bila kita main dengan kambing, sebenarnya dia ada satu connection antara kita manusia dan juga kambing ni. So, kita tak dapat nak describe macam mana kita punya ketenangan ataupun healing yang kita dapat bila kita macam ini. Kan sama juga macam kita kalau ada kucing, macam itulah. So, kita ada satu orang kata terapi yang tersendiri antara saya dan kambing dekat sini. Kenapa? Storm and lightning fotografi ni secara asas dia lah kombinasi part science, part art. So dia kombinasi dua-dua ni. Dia perlukan planning, data analysis hardcore, knowledge pasal fotografi juga. Bila kita kata pasal hardcore analysis ni, dia melibatkan sains. Kita perlukan knowledge pasal weather forecast. Untungnya kita ada banyak basically informasi di hujung jari orang kata kan. Kita tunjukkan dekat orang. Ada benda ni kat KL. Sebenarnya benda ni ada. So, bila kita rakam tu, orang tengok dan orang appreciate benda tu, kepuasan yang ultimate lah pada kita. Kilat sabung menyabung, petir berdentum, alam bertempik menandakan awan hitam bakal menumpahkan hujan. Ketika ini, negara berada dalam fasa peralihan angin monsun. Sewaktu fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang kondusif untuk kejadian ribut petir dan lazimnya membawa hujan lebat beserta angin kencang dalam jangka masa yang singkat. Kilat fenomena semula jadi alam yang sering ditakuti dan dihindari, tetapi boleh dinikmati oleh mereka yang berani mengejar petir. Dia dah masuk. Baik, apabila keadaan cuaca berubah, kebiasaannya kita akan mencari tempat untuk berteduh. Satu, supaya tidak basah terkena hujan, dan satu lagi, secara logiknya, kita takut dengan ribut petir. Namun, berbeza keadaannya buat sekumpulan weather-based cityscape photographer. Sekumpulan jurugambar yang mengambil pemandangan bandaraya terkait dengan cuaca. Yang mana mereka akan sentiasa mencari sesuatu senario cuaca untuk mendapatkan hasil gambar yang lain daripada lain. Dan Majalah 3 pada kali ini akan bersama dengan mereka mengejar ribut,
menangkap kilat dan untuk mencari drama dalam sesuatu keadaan cuaca yang luar biasa. Cangkat Tungku, Taman Duta, Kuala Lumpur. Dengan ketinggian 60 meter dari aras laut, di sini sering menjadi lokasi pilihan jurugambar mengambil pemandangan bandaraya Kuala Lumpur. Antara yang sering ke sini ialah geng kabel Oren, sekumpulan jurugambar pelbagai latar belakang dengan tujuan yang sama. Aktiviti ini bermula sejak gambar kilat mula dimuat naik secara rasmi oleh Abdul Kabir Muhammad Ali pada tahun 2017. So 2017 tu bila saya publish gambar-gambar tu, kita dah mula buat kenalan. Ada beberapa orang yang minat. So 2018 kita dah ada 5-6 orang grup yang asal ni dan kita panggil geng kabel Oren sebab dia device yang kita guna ni dia punya kabel tu warna oren. So senang. Dan selain pada sharing data, kita juga sharing idea. Senario apa yang kita nak chase akan datang. Tempat tu jadi tempat satu macam tempat bertanya. Kumpul. Untuk yang baru dia boleh tanya pada orang yang lama. So, untuk dapatkan tips dan sebagainya lah. Bermula secara solo pada tahun 2008, pelbagai cara dan kaedah digunakan Kabir untuk mengambil gambar kilat. Tahun silih berganti, data dan juga kajian berkaitan cuaca menambah pengalaman dan pengetahuan buatnya mendapatkan hasil yang tertentu. Storm and lightning fotografi ni secara asas dia lah kombinasi part science, part art. So dia kombinasi dua-dua ni. Dia perlukan planning, data analisis hardcore, knowledge pasal fotografi juga. Bila kita kata pasal hardcore analysis ni, dia melibatkan sains. Kita perlukan knowledge pasal weather forecast. Untungnya, kita ada banyak basically informasi di hujung jari orang kata kan. So ini memang sangat memudahkanlah berbanding 10 tahun dulu. Kita ada juga SOP tentang keselamatan ketika mencerap. Ini sangat penting lah. In fact, dia paling penting. Oh, makin kuat. Kuat. Mengejar kilat kini tidak lagi menjadi perkara yang mustahil. Melalui teknologi dan peralatan terkini, pergerakan kilat yang sangat pantas dapat digambarkan secara keseluruhannya. Ini paling efektif lah. Paling efektif dan paling penting untuk storm chaser kita kena ada ni. So kita buka lightning mode. Kita setkan dia punya sensitivity. Biasanya antara 85 hingga 98 lah kalau senario kat Malaysia ni. Tempat lain mungkin berbeza lah based on scenario. Kemudian plug, kita dah siapkan composition kita, then we ready to go. Kita tunggu je. So tunggu, kita pastikan kedudukan kita tu selamat dulu. Itu paling penting. Peranti high speed lightning trigger ini berupaya memberi tindak balas sepantas 0.01 milisaat untuk menangkap gambar sekiranya berlaku perubahan cahaya. Namun untuk hari ini tiada sebarang kilat kelihatan. Rezeki kita kurang. Dia ada forming tapi strike tak ada. So dia awal tadi, pukul 2 tadi tu dia dah start. Lepas tu dia punya angin tu terlalu laju. So dia forward ke belakang. Tapi kalau ikut data, insyaAllah esok dia akan lebih lebat lah. Tapi untuk hari ni memang setakat ni lah. Kita stop kat sini. Sebalik rehat, charge bateri, bersihkan kamera balik. Kemudian kita ready untuk esok. Hari berikutnya, sekitar jam 3 petang, Kabir dan rakan jurugambar sudah bersiap sedia untuk merakam fenomena cuaca hari ini. Lokasi mereka juga berubah bagi mendapatkan sudut pandangan yang berbeza. Terdapat beberapa lokasi lain dengan sudut pandangan berbeza yang berpotensi menghasilkan gambar menarik. Namun, ia bergantung kepada keadaan cuaca yang telah dianalisis sebelumnya. Usaha dan hasil saling berkaitan dengan rezeki yang bakal diperolehi. Perubahan cuaca hanya boleh diramal dan tidak tepat 100%. Kabir juga seringkali berhadapan situasi yang menghampakan. Namun, dia terpaksa akur. Cuaca ni kita kata boleh berubah split second. Katakanlah semalam
Kita tengok, kita compare data daripada semua weather provider, kata hujan. Okay? Sehingga 1 jam sebelum kejadian tu, kita dah ready packing barang. Dah pergi sampai ke lokasi target tu. Tiba-tiba dia boleh burst macam tu je, tak hujan langsung. Pernah berlaku dan banyak kali berlaku. Ini perkara biasa. Menjelang senja, ketika mentari melabuhkan tirainya, Kabir sekali lagi diduga dengan perubahan angin yang tidak menentu, menolak kumpulan awan jauh daripada kawasan sasaran. Tengoknya, rasa macam dah habis lah. Nampak dah clear kan. Okey lah. Okey lah, kita wrap lah. Dah habis. Ciri-ciri iklim Malaysia yang berada di garisan khatulistiwa ialah mempunyai suhu yang seragam, kelembapan yang tinggi dan hujan yang banyak. Bagi membekal perkhidmatan meteorologi, iklim dan geofizik yang cekap dan berkesan, setiap perubahan cuaca dipantau teliti oleh Jabatan Meteorologi Malaysia 24 jam setiap hari. Negara kita berada dalam fasa peralihan monsun yang telah bermula pada 15 September yang lepas. Dan kita jangka peralihan monsun ni akan berterusan sehingga minggu pertama ataupun kedua bulan November ni lah. Dan selepas peralihan monsun ni berakhir, kita akan mengalami pula apa yang dikenali sebagai monsun timur laut. Jadi semasa peralihan monsun ni memang keadaan cuacanya pada waktu siang biasanya cuaca ataupun langitnya cerah. Tapi pada waktu petang, langit mula gelap, ada kalanya hujan yang lebat, ribut petir berlaku yang boleh membawa sehingga ke waktu malam lah. Dan keadaan ini juga boleh menyebabkan banjir kilat di kawasan-kawasan rendah dan kawasan-kawasan berisiko. Selain hujan dan angin kencang, pergerakan kilat turut dipantau melalui sistem khas. Ini kerana Kuala Lumpur merupakan ibu kota ketiga yang menerima panahan kilat paling banyak di dunia. Kawasan Lembah Kelang ni lah, khususnya Kuala Lumpur, mengalami bilangan petir yang tertinggi. Itu berdasarkan kepada data yang diperoleh melalui kajian oleh negara luar seperti Meteor Swiss, itu satu agensi meteorologi di Switzerland, yang pada 2016 mereka ada membuat kajian dan mendapati bahawa antara bandar yang paling banyak bilangan panahan petirnya untuk 1 km persegi, bilangannya ialah di Kuala Lumpur. Itu sekitar 93 panahan petir. Kita boleh bayangkan 1 km persegi itu setahun ada lebih kurang 93 panahan petir yang berlaku di kawasan tersebut. 3 hari tunggu dengan sabar. Akhirnya hari ni hari yang kita tunggu-tunggulah. Kita dapat dramatic cityscape, crawler. Ini menjala macam tu kan. Kita boleh bagi kata sukses lah. Memang sukses. Nanti ada lagi. Oh! Okey. Okey. Berpandukan ramalan cuaca daripada Met Malaysia dan juga kajian tambahan, para jurugambar senario cuaca mengambil peluang untuk mencari kelainan dalam gambar yang akan dirakam. Lokasi utama adalah di Cangkat Tunku. Hari ini merupakan hari ketiga Majalah 3 bersama Kabir untuk mengejar kilat. Mengikut analisis data cuaca, hari ini dijangka ada hujan yang lebat dan juga kilat. Ini scene yang betul-betul kita tunggu. Kita dah try 3 hari tunggu benda ni. Hari ni sampai. Korang tengok. Ini benda dia yang kita nak. Harap-harap kat sini kita kering, kat depan tu je action dia berlaku. Jadi kita selamat. Lepas tu dia punya quality pun nanti. Jadi memang baik. InsyaAllah hari ni kita cuba. Aktiviti sebegini adalah subjektif. Ada yang berani kerana minat dan ada juga demi mencari sesuap nasi. Biarpun menarik, namun masih terdapat bahaya yang jelas dan berisiko tinggi. Secara lazimnya, kilat ni akan mencari objek yang paling dekat dengannya. Tapi ia juga boleh menyambar objek yang lain. Jadi, kita ingat bila kita ada objek yang lebih tinggi, misalnya tiang, risiko kita tiada langsung. Sebenarnya risiko masih ada.
kilat ni dia boleh menyambar objek yang jauh berkilometer. Bahkan kajian menunjukkan bahawa setengah objek tu yang sejauh 10 kilometer daripada awan cumulonimbus tu boleh disambar oleh kilat tu. Walaupun sentiasa berwaspada ketika mencerap, apabila bermain dengan cuaca, kuasa Tuhan tidak boleh diramal. Berhadapan detik cemas hampir disambar kilat, sentiasa mengingatkan Kabir akan aspek keselamatan. Paling bahaya bila kilat tu strike kurang daripada 1 kilometer daripada kita. Dan saya sendiri pernah alami kilat tu strike lebih kurang 800 meter. Maknanya dekat je, kat sebelah tepi-tepi ni je. Kita duduk kat sini, kilat tu strike kat situ. Awal-awal dulu, kita tak ada knowledge, kita try and error, itu bahaya dia lah. Dia punya bahaya tu, bulu roma ni terbakar. Kita boleh bau hangus je, bulu roma tu. Dan ada lagi sekali senario, kita duduk di bangunan yang agak tinggi. So, kilat tu lalu betul-betul dekat atas kepala kita. Dan memang rambut yang panjang ni, dia jadi kembang tau. So, experience tu kelakar tapi dia bahaya. So, itu dia mantra dia. Retreat untuk hidup, esok untuk mencerap lagi. Berpandukan pengalaman dan permintaan, sebuah kelas berkenaan storm dan lightning photography telah diadakan baru-baru ini oleh Kabir dan ahli asal geng Kabel Oren. Selain memberi input, ia bertujuan mengulas tentang faktor keselamatan. Objektif dia nak pastikan ahli-ahli kita ataupun student yang mendaftar ni, dia tahu dia keluar tu dengan risiko apa yang dia akan hadapi. Dia boleh optimumkan dia punya dapatan tu, dia punya hasil tu. Itu tujuan dia. Kita sharing dari segi teknik, dari segi data analisis. Finding storm itu paling susah. Kemudian paling penting safety, SOP tu. So 3 perkara utama ni kita ajar di masterclass tu supaya diorang ni tahu bila sampai waktu dia keluar tu fully prepare. Dia tak ada main rendah macam tu je, tak ada. Maknanya dia dah ada knowledge dan dia boleh keluar mencerap dengan selamat dan dapat hasil yang baik. Boy Mun Yi, seorang pereka dalaman dan juga jurugambar sambilan yang meminati aktiviti ini. Sejak mula menjinakkan diri bermula Ogos lalu, tips dan teknik mencerapnya dapat diperhalusi dengan lebih baik. Gambar ini jarang. Bukan banyak orang yang ambil. Terutamanya perempuan, bukan banyak perempuan yang ambil. Bolehlah, saya rasa menarik kerana setiap kali mereka keluar dan pattern-pattern mereka pun berlainan. Warna-warna pun berlainan. Perkongsian ilmu menganalisis data cuaca dari senior geng Kabel Oren juga banyak membantu. Hasil yang diperolehi kini semakin pelbagai dan nampak memberangsangkan. Kalau baca dari buku, memang berlainan. Kerana buku mungkin ajar you macam mana setting saja ke. Tapi kalau daripada mereka, boleh tahu macam mana nak tengok apps. Macam mana nak tengok cuaca semua. Bukan buta-buta, datang aja tengok cuaca, gelap-gelap datang betul je. Setelah 3 hari menelaah ramalan demi ramalan, akhirnya senario yang dinanti-nanti kini tiba. Biar apa jua keadaan, hujan atau angin, sambaran kilat yang menghiasi langit malam ditunggu penuh debaran. Okey. Hari ini setelah 3 hari kita tunggu. 3 hari tunggu dengan sabar. Akhirnya hari ini kita dapat dramatic cityscape dan juga dapat crawler, jenis kilat yang jenis menjala macam tu kan. Untuk hari ini rasanya kita boleh bagi kata sukses lah. Memang sukses. Alhamdulillah. Selain cerapan kilat, antara gambar lain yang dirakam Kabir adalah berkait dengan senario cuaca tertentu. Setiap daripadanya mempunyai cerita dan drama tersendiri, memberi 1000 makna kepada si pemerhati. Ini yang pertama. Tapi ini paling besar. Kalau kita tengok, yang ni kita panggil level 1 dengan level 2 lah. Maknanya sikit je, dia tak cukup besar. Yang ni kita panggil level 3. Kita ada 6. 1 sampai 6 level. Sekarang kat Malaysia ni kita pernah dapat paling besar level 5. Itu memang besar betul. Besar, lepas tu dia punya branch tu memang banyak. Setiap hasil gambar pula
tidak hanya terkekang kepada beberapa sisipan tangkapan yang terpilih. Melalui teknologi realiti terimbuh ataupun AR, setiap gambar didokumentasikan supaya menjadi lebih interaktif dan mengasyikkan. Untuk generasi fotografer yang baru yang akan datang ni, kita kalau boleh, kita nak diorang embrace teknologi ni, gunakan teknologi ni dengan lebih positif, lebih bermanfaat, contohnya macam ni, supaya kita punya industri ataupun kita punya bidang fotografi di Malaysia ni lebih ke depan lagi di masa akan datang. Itu harapan kita lah. Selaku jurugambar senario cuaca yang jarang diambil oleh orang lain, penghargaan yang diterima merupakan kepuasan maksimum buat dirinya. Kepuasan paling utama sekali kita dapat ialah bila orang boleh appreciate apa yang kita rakam tu. Terutama bila kita dapat rakam senario yang rare, yang jarang-jarang orang tengok. Orang kata, ada benda ni kat KL. Kita tunjukkan dekat orang. Sebenarnya benda ni ada. Tapi kalau kita cerita, tak rakam, orang tak percaya kan. So bila kita rakam tu, orang tengok dan orang appreciate benda tu, itu memang kepuasan yang ultimate lah pada kita. Ramai juga di kalangan pencerak kilat ni, kita jual karya kita tu. Sebabkan subjek kita tu agak rare lah atau jarang-jarang orang tengok. Kita dapat harga yang boleh dikatakan tinggi lah berbanding dengan genre lain. Satu musim tu kita cuma dapat 5-6 artwork yang cantik untuk dijual. Tapi itu pun dah cukup bagi kita kepuasan lah. Sebab bila ada orang beli, makna dia orang appreciate kerja kita tu. Orang sanggup bayar kan hasil karya kita. Itu kepuasan yang ultimate lah. Ultimate kan. With the right knowledge, right mindset, right equipment, we can do wonders. Hasil kerja pengejar petir seperti Kabir memberi perspektif baharu untuk orang ramai. Namun lebih besar daripada itu, ia menjadi peringatan akan kebesaran ilahi dan ciptaannya. Ayat 24 surah Ar-Rum menegaskan, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesarannya dan kekuasaannya, ia memperlihatkan kilat kepada kamu untuk menakutkan dari panahan petir dan memberi harapan dengan turunnya hujan. Dan dia menurunkan hujan dari langit. Lalu dia hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan itu. Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. Semoga kita menjadi dari kalangan yang memahami akan erti ciptaan yang Maha Esa.